Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar sekalian. Saya harap kamu sudah bangun daripada tidur ya. Okey pelajar-pelajar, pada pagi ini saya akan mengajar kamu berkaitan dengan jenis-jenis ayat yang terdapat di dalam jenis ayat yang terdapat di dalam sebuah karangan, iaitu pada pendahuluan, pada bahagian isi dan juga penutup. Kali itu cikgu suka kongsikan kepada kamu semua karangan contoh yang menjadi perbincangan kita pada pagi ini. Okey. Nampak atau tidak? Cikgu harap kamu nampaklah. Okey. Modul karangan pasang siap respons terbuka, iaitu karangan bahagian B. Karangan ini memerlukan kepanjangan antara 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini ialah satu murid, satu sukan. Apabila kamu dapat soalan, kamu mesti baca petikan yang diberikan. Sekarang ni dia dalam soalan karangan bahagian B ni dia bagi petikan. Tidak seperti dulu. Dulu tak ada petikan. Sekarang ni ada petikan. Kita baca sama-sama. Dasar satu murid satu sukan adalah diwajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Setiap murid dikehendaki melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan di sekolah sepanjang tahun. Dasar ini diwujudkan untuk memberi akses kepada semua murid yang kurang atau tidak aktif. Selain itu, dasar ini diwujudkan adalah untuk meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah dan memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilat ke tahap yang lebih tinggi. Ada salah ejaan sikit. Ini betulkan ya. Okey. Kemudiannya kita tengok pada bahagian soalan. Pada soalan, kerajaan memperkenalkan program satu murid satu sukan bertujuan untuk menggalakkan semua murid melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sukan di sekolah masing-masing. Nyatakan pendapat-pendapat anda tentang kebaikan kebaikan murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Okey. Setelah kamu baca soalan, apa yang perlu kamu buat? Okey. Langkah seterusnya ialah kamu membuat analisis komponen soalan. Apa fungsi analisis komponen soalan? Fungsi dia untuk pecah-pecahkan soalan kepada bahagian-bahagian lebih kecil supaya kamu betul-betul faham akan kehendak soalan. Okey. Dalam analisis komponen soalan ada beberapa perkara. Yang pertamanya lah isu. Okey, isu dalam soalan ini cuba kamu tengok. Apa isu dia? Okey, kamu kena pandai, kamu kena bijak mengenal pasti isu yang dikemukakan dalam soalan. Okey, isunya ialah isu program satu murid, satu sukan yang telah cikgu merahkan dalam soalan ni. Okey, dalam periksa sebenar dia tak merah-merah dah soalan tu. Tak guna daun merah dah untuk isu soalan. Tapi kamu kena cari sendiri. Kemudiannya keterangan isu. Ya. Kalau kamu nak tahu macam mana keterangan isu, yang pertamanya dia sudah ada dalam soalan. Kamu tengok bahagian yang cikgu merahkan. Tetapi kalau periksa sebenar dia tak merahkan. Jadi kalau dia tak merahkan, macam mana kamu cari? Cara dia ialah kamu tanya, apakah tujuan program satu murid satu sukan? Kamu tanya, apakah tujuan? Sebab apa program satu murid satu sukan diwujudkan? Jadi kamu jawablah sendiri. Okey, menggalakkan semua murid melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sukan di sekolah masing-masing. Okey, tugasan ni kamu tengok.
Dalam soalan ni dia ada perkataan saya, anda. Jadi tugasan tu sudah tentu. Saya. Ya, saya. Kamulah. Ya. Dan kehendak soalannya ialah kebaikan-kebaikan murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Okey. Jelas murid-murid? Jadi kamu dah nampak dah apakah isu dia, keterangan isu, ya, tugasan, kehendak soalan. Jadi elemen-elemen ini, perkara-perkara ini kamu akan gunakan nanti dalam pendahuluan. Kamu akan gunakan nanti dalam pendahuluan. Okey. Setelah kamu buat analisis komponen soalan, kamu senaraikan isi-isi penting. Ya, yang pertama, murid-murid yang cergas dapat dilahirkan. Yang kedua, murid dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Yang ketiga, dapat melahirkan murid yang bersatu padu. Dan yang keempat, dapat melahirkan pelapis dalam bidang sukan. Okey. Pendahuluan. Dalam pendahuluan, ayat pertama tu merupakan ayat tu utama. Yang tulisan hitam ni merupakan perkara yang telah ada dalam tapak karangan tu. Dan yang merah ni merupakan garisan. Okey, dalam garisan ni, dalam tapak kosong pertama ni, tapak kosong atau garisan ni, okey, kamu kena isi. Isi dengan perkataan yang sesuai yang kita ambil pada analisis komponen soalan tadi. Okey, ayat utama dalam pendahuluan. Pada era modernisasi ini, isu program satu murid satu sukan selalu diperkatakan. Dan isu dalam analisis komponen soalan tadi ada isu. Isunya ialah program satu murid satu sukan. Jadi kita tulis, kita letakkan di sini. Jadi asalnya dia tempat kosong asalnya. Ya. Okey, jadi gariskan asalnya tempat kosong. Okey. Kemudian ayat yang kedua, iaitu ayat keterangan. Hal ini dikatakan demikian kerana program satu murid satu sukan bertujuan untuk menggalakkan murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan di sekolah masing-masing. Mana cikgu dapat ayat keterangan ni? Okey, cikgu ambil pada analisis komponen soalan tadi. Okey, kita tengok ya, mana yang ni lah. Perkara yang kedua. Jadi perkara yang kedua ni kamu masukkan ke dalam ayat keterangan. Ayat yang ketiga ialah ayat keterangan juga. Ayat ni sudah sedia ada dalam tapak karangan. Umum mengetahui bahawa isu ini semakin penting dalam masyarakat. Dan ayat keterangan yang seterusnya ialah persoalannya mengapakah isu sedemikian sering menjadi buah mulut masyarakat. Ini sebenarnya ayat tanya, bukan ayat keterangan. Ayat tanya. Ya, ayat tanya. Ya. Okey. Oleh itu, marilah kita membincangkan kebaikan-kebaikan murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Ini ayat arah. Ayat arah ni ada pada kehendak soalan. Faham murid-murid? Jadi, kegunaan analisis komponen soalan ini ialah untuk melengkapkan pendahuluan. Okey. Kita pergi pada isi pertama. Ya. Okey, perlu kita gariskan dahulu kebaikan-kebaikan murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Okey, isi yang pertama. Pada pendapat saya, kenapa kamu gunakan perkataan saya? Sebab dalam soalan tadi ada perkataan anda. Jadi kamu kena tulis pada pendapat saya antara kebaikan-kebaikan murid-murid melibatkan diri dalam bidang sukan, yang pertama ialah murid-murid cergas dapat dilahirkan. Ini ayat utama. Ayat utama ni isi utama merupakan isi utama. Sebenarnya ayat sebab. Ayat yang kedua dalam pendahulu perenggan isi ialah ayat sebab. Hal ini dikatakan demikian kerana badan mereka akan menjadi sihat dan minda akan menjadi cerdas. Ini ayat sebab. Kenapa dia kata ayat sebab? Sebabnya kamu kena bina soalan. Kamu kena bina soalan berdasarkan isi yang pertama tadi. Ya. Jadi soalan yang terbina, mengapakah murid-murid yang cerdas dapat
dilahirkan, ya. Mengapakah murid-murid yang cergas dapat dilahirkan? Jadi, maka terbinalah ayat sebab. Bila kamu jawab soalan tadi, maka terbinalah ayat sebab. Hal ini dikatakan demikian kerana badan mereka akan menjadi sihat dan minda akan menjadi cerdas. Nampak tak? Okey. Sebenarnya ayat contoh. Sebagai contoh, ya, aktiviti sukan yang boleh dijalankan oleh murid-murid seperti bermain bola sepak, badminton dan hoki. Ambil contoh yang mudah-mudah sahaja. Janji ada contoh. Ya. Oleh itu, kita dapat mewujudkan murid yang aktif. Murid yang aktif dalam bidang sukan. Ya. Jadi, itu ayat kesan. Ini ayat kesan. Dan ayat terakhir, ayat simpul. Ayat simpul ni merupakan ayat simpul ni kita tulis semula, ya. Tulis kembali ayat utama tadi. Tapi dalam bentuk penegasan. Jelaslah bahawa murid yang cergas dapat dilahirkan melalui aktiviti sukan. Maknanya ayat utama tadi ni. Cuma kita tulis dalam bentuk penegasan. Kita tengok pula isi yang kedua. Isi yang kedua. Seterusnya, kebaikan murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan yang kedua. Ya. Ini kosong asalnya, cikgu merahkan pun saja waktu itu. Okay, yang kedua, ialah mereka dapat mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah. Ini ayat utama. Okay, ini ayat kedua, ayat sebab, ya. Ayat kedua, ayat sebab. Merahnya. Kenapa? Kena delete ni. Okay. Sebabnya kita cakap tadi, kamu kena bina soalan. Ya, soalan, kamu tanya soalan tu. Kamu bina soalan, ayat soalan. Mengapakah murid-murid dapat mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah? Ataupun kita kata tujuan dia, ayat sebab. Mengapa? Kerana dapat mengelakkan murid terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral. Ya. Itu ayat sebab. Kemudiannya ayat contoh. Sebagai contoh. Merokok, terlibat dengan lomba haram dan berfoya-foya di pusat hiburan. Daya kesan ialah murid tahu menghargai masa lapang kerana masa itu emas. Faham murid? Dan ayat simpul ialah aktiviti sukan yang dilakukan oleh murid ketika berada di rumah dapat mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah. Ini ayat simpul untuk isi yang kedua. Jika selain itu, kebaikan aktiviti sukan yang ketiga ialah kita dapat melahirkan murid-murid yang bersatu padu. Jadi kita tanya, apa? Kenapa kita dapat melahirkan murid-murid bersatu padu? Kerana aktiviti sukan yang dilakukan bersama-sama akan dapat mewujudkan semangat kerjasama antara murid-murid. Itu cara kita tanya, nak jadikan ayat sebab. Kenapa murid-murid dapat bersatu padu? Jadi kita jawab dah. Ya? Kerana aktiviti sukan, hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti sukan ni yang dilakukan bersama-sama akan mewujudkan semangat kerjasama antara murid. Sebagai contoh, ni yang kata. Gapo dia? Bukan gapo.
Bagi contoh ni, mana tadi? Sebagai contoh, aktiviti bersama-sama tu ialah mengatur strategi bersama-sama untuk mencapai kemenangan. Jadi nampaklah dia bersatu padu bekerjasama. Ya? Okey, oleh itu, ini ayat kesan ya, ayat kesan kita dapat mewujudkan murid yang bersatu padu. Ya, jelas ya? Tegasnya, peribahasa bersama dipikul, ringan sama dijinjing, sewajarnya menjadi amanah hidup setiap murid dalam kehidupan seharian. Nampak tak? Kita boleh buat penutup macam ni. Dia sama juga dengan ini tengok kelainan sikit, kita masukkan peribahasa dalam ayat simpul. Tapi peribahasa ini sama dengan ayat utama tadi. Ya. Tapi dalam bentuk penegasan. Kita tengok isi yang keempat. Ya. Realitinya, kebaikan aktiviti sukan yang terakhir. Yang terakhir ni, keempat dah ni. Yang terakhir ialah dapat melahirkan pelapis dalam bidang sukan. Kenapa? Kenapa kita dapat melahirkan pelapis dalam bidang sukan? Kerana negara kekurangan pelapis sukan berbawa dan jago-jago sukan yang dia ada semakin tua. Ni sebab. Ataupun boleh kita juga kata, kerana sukan ni dapat mencungkil bakat-bakat baru pun boleh. Sebagai contoh, dalam sukan badminton, Datuk Lee Chong Wei perlu diganti dengan muka baru yang lebih muda dan bertenaga. Contoh dia. Sebenarnya, oleh itu kita dapat mewujudkan murid yang mempunyai semangat kesukanan yang tinggi. Okey, jelaslah. Aktiviti sukan dapat melahirkan pelapis dalam bidang sukan. Melahirkan pelapis dalam bidang sukan. Okey, perenggan terakhir ialah penutup. Ya, perenggan penutup. Okey, dalam perenggan penutup ni kena ada ayat simpul ataupun ayat penegasan. Ayat pertamanya ayat simpul atau ayat penegasan. Kamu ambil balik. Ya, ambil balik. Ya. Okey, ayat pertama ni sebenarnya merupakan ayat keterangan. Ayat keterangan dalam pendahuluan, dalam perenggan pendahuluan. Kita tengok, cuba kita tengok. Okey, program satu murid satu sukan bertujuan untuk menggalakkan semua murid melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sukan di sekolah masing-masing. Jadi itu ayat simpul. Ayat penegasan. Kesimpulannya, jelaslah program satu murid satu sukan bertujuan untuk menggalakkan semua murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan di sekolah masing-masing. Okey. Atau boleh ambil juga kesimpulannya, jelaslah aktiviti program satu murid satu sukan memberi banyak manfaat kepada murid pun boleh. Ya. Oleh itu, semua pihak mestilah bekerjasama menyokong program satu murid satu sukan ini. Ya. Menyokong program satu murid satu sukan ini. Ya, yang ni menyokong, kita letak perkataan yang sesuai. Satu usaha ni program satu murid satu sukan. Kita ambil pada isu pula yang ni. Ini ayat cadangan lah. Dan yang ketiga ialah jika tidak kita akan dipandang rendah, ayat kesan. Semoga kita dapat melahirkan remaja yang cemerlang. Ini ayat harapan. Dan terakhirnya kita sudahi perenggan penutup kita dengan ungkapan menarik. Namun begitu, bab kata peribahasa, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Okey. Baik murid-murid, cikgu nak kamu salin ya. Salin
uh, karangan ini, dan kamu hafal tapak karangannya. Ya, kamu hafal tapak karangan. Tapak karangannya ialah yang bertulisan hitam itu. Jadi kalau kamu tidak faham, kamu boleh ajukan kepada cikgu dalam grup WhatsApp nanti ya. Ya, jadi itu saja untuk pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.